Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Muka surat 14 daripada buku Qawaidun Nahwi wa Amthilatu Jumaliha ma'a i'rabiha. Ada buku Qawaidun Nahwi. Saya rasa paparan tu dah betul dah. Ini kan. Baik, kita berhenti pada buku ni adalah yang buku kuning tu lah. Kita kata buku ni. Selalu saya sebutkan Qawaidun Nahwi wa Amthilatu Jumaliha. Buku ni boleh dapati dalam channel Bahasa Arab Mudah yang kita siarkan di Facebook pun ada, di YouTube pun ada, dan juga di channel itu sendiri. Baik ya. Okey. So buka surat 14. Kita tengok isim isyarah pada masih lagi kita bincangkan perkataan ini ke? Apa lagi yang belum lagi? Tolong bantu untuk saya jelaskan. Pada perkataan mana? Yang terakhir kita bincang di mana? Sampai mudhari', Ustaz. Sampai mudhari'. Mudhari' dah masuk belum? Mudhari' dah masuk tapi baru dekat wa'id yunsuruna. Yunsaruna. Yunsaruna. Tunsaru belum lagi. Musihat madi Sahul ladhi ini fa'e 14. 15 muka surat 14 pada atas sekali. Ni Yunsaruna. Yunsaruna. Kan dah selesai. Itu sampai yunsaruni je. Baik, tak apalah. Baik, sekarang ini kita boleh mulakan insya-Allah. Bismillah. Okey. Sebelum ni Ustaz ada sebutkan beberapa kalimah yang mesti dilihat. Dia sama je. Ada kedudukan yang sama, iaitu pada kalimah apa? Ini pada kalimah yunsarani, pada kalimah yunsaranu, yunsaruna, ya. Kemudian pada tunsarani, pada tunsarani. Semua kalimah ada berapa yang kategori ini? Ada 7 kalimah kan? Betul tak? Ketujuh-tujuh kalimah ini ataupun lafaz ini disebutkan sebagai apa? Sebagai fi'il 5. Ya. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yunsarani, yunsaruna, tunsarani, tunsarani, tunsaruna, tunsarina. Baik. Semuanya fi'il-fi'il ini kita sebutkan, kita namakan sebagai fi'il apa? Putri Aisyah Fatinah. Fi'il apa? Fi'il 5. Fi'il 5 apa dia? Itu cuba jelaskan sikit apakah yang dikatakan sebagai fi'il 5? Fi'il 5 tu apa maksud dia? Fi'il 5 apa dia? Af'alul khamsah. Yelah, betul lah tu. Af'alul khamsah. Cuba bagi detailkan dia. Apakah yang dimaksudkan dengan af'alul khamsah ataupun fi'il 5 dalam bahasa Melayu? Apa dia?
Fi'il mudhari' yang berada di atas wazan atau timbangan yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Okey. Fi'il mudhari' bermaksud setiap fi'il mudhari' lah. Apapun fi'il mudhari' yang berada di atas wazan ataupun timbangan wazan taf'alani. Kita ambil musanna dulu. Taf'alani kalau ta. Lepas tu yaf'alani. Apa pun kategori ta, sama ada mukhatab ke, mukhatabah ke, semua asal saja taf'alani. Kemudian taf'alani, yaf'alani. Kemudian dua lagi. Taf'aluna, yaf'aluna. Tadi musanna, ini jamak. Lepas tu tambah lagi satu perkataan taf'alina, iaitu mukhatabah. Kan? Mukhatabah, mufradah, mukhatabah. Baik. Jadi setiap fi'il mudhari'. Kemudian fi'il majhul dia sama jugalah. Bukan semata-mata taf'ala ni. Tuf'ala ni pun boleh. Asal saja pattern, bentuk. Sebab tu kita kata bentuk. Kan? Kita kata setiap fi'il mudhari' atas bentuk. Kita kata. Atas bentuk. Jadi atas bentuk, asal saja rupa dia macam tu, timbangan macam tu. Cara sebut lain sikit, tak apa. Sebab tu kita ada fi'il 5 yang bina maklum, kita ada fi'il 5 dalam bentuk majhul. Boleh? Baik, seterusnya cuba kita tengok. Terus kita masuk pada tunsarani, dah habis kan? Kita bermula dengan yunsaruna. Yunsaruna. Yunsarani dah habis. Okey, sekarang ni cuba sebut. Kita pilih sekarang ni Aisyah Nabilah. Okey. Aisyah Nabilah, lepas tu setiap seorang nanti dia akan kena i'rabkannya. Kita teruskan. Yang lain perhatikan, adakah jawapan dia betul atau salah? Kalau salah, jangan tinggalkan masa tu. Terus perbetulkan. Kalau tak lengkap, tolong bantu bagi lengkap. Okey. Yang lain semua perhatikan. Silakan. Aisyah Nabilah. Tafadhali. Yunsaruna ia adalah kalimah fi'il iaitu perbuatan. Maknanya mereka dibantu. Dari sudut mana ia menunjukkan satu bentuk perbuatan atau perilaku, maka ia adalah kategori fi'il, bukannya isim atau huruf. Apabila ia adalah kategori fi'il, maka perlu ditentukan jenis fi'il itu berdasarkan masanya. Di sini dari sudut masa ia menunjukkan masa perilaku yang semasa, dipanggil mudhari'. Diketahui ia adalah mudhari' dari salah satu tanda mudhara'ahnya. Huruf mudhara'ah ada 4. Alif, nun, ya, ta. Yang awal kalimah. Di sini yunsaruna huruf mudhara'ahnya ialah ya. Mabniyun lil majhuli. Ya, ialah sirah, iaitu bentuk lafaz atau sebutan. Fi'il mudhari' ini adalah sirah majhul. Diketahui ia majhul dari tanda dhammah di awal huruf dan tanda fathah pada huruf yang kedua akhir. Marfu'un. Diberikan tanda rufu' atau berada dalam keadaan rufu'. Kenapa disebut kalimah marfu' di sini dan tidak disebut sebagai fi mahalli raf'in? Kerana fi'il mudhari' adalah dalam kategori kalimah yang mu'rab, bukan kalimah mabni. Kalau mabni, maka ungkapan yang digunakan adalah fi mahalli raf'in. Wa alamatu raf'ihi, dan alamat rafa'nya subutun nun. Subut bermaksud tetap ada. Niabatan anil dhammati, sebagai ganti kepada dhammah. Ungkapan ini menunjukkan atau mengisyaratkan bahawa kalimah ini, iaitu yunsaruna, adalah mu'rab, bukan mabni. Sebab dhammah tertukar kepada adanya nun, iaitu subutun nun, menunjukkan ada perubahan. Kalau mabni tak berubah, bahkan ia akan tetap.
li'annahu minal af'alil khamsati. Fa'il 5 adalah setiap fa'il mudhari' yang berada di atas wazan iaitu timbangan berikutnya. Kat sini di atas timbangan yaf'aluna. Wa wawul jama'ati kalimah wawul jama'ah adalah kalimah dhamir yang bermaksud kalimah atau perkataan yang menggantikan diri. Oleh kerana wawul jamaah ini melekat atau bersambung dengan perkataan fi'il iaitu yunsaruna, maka ia disebut sebagai dhamir muttasil iaitu kalimah Perkataan fi'il, Aisyah, kalau bersambung dengan perkataan fi'il yunsaruna, mana dia duduk kat waw? Waw tu duduk dalam, melekat dalam yunsaruna. Jadi melekat dengan fi'il yunsaru. Baru betul bukan melekat dengan fi'il yunsaruna. Kalau melekat dengan fi'il yunsaruna, dia duduk kat mana? Cara sebut tu kena betul. Balik semula wawul jamaah. Baik Ustaz. Tengok nampak tak beza dia mana Ustaz Teguh? Melekat pada perkataan fi'il yunsaruna. Jadi yang melekat tu kat mana? Mana? Pada perkataan fi'il yunsaruna. Berarti dia ada perkataan yang selepas daripada yunsaruna. Ini yunsaruna, waw itu duduk dekat kalimah. Melekat dengan kalimah fi'il yunsaru. Bukan yunsaruna. Faham? Nanti ala benda kecil Ustaz, semua orang faham. Benda kecil perlu diperbetulkan kalau salah. Benda salah walaupun kecil kena perbetulkan. Biasakan dengan hal yang betul. Dan benda kecil kalau salah jangan dibiarkan. Benda yang kecil-kecil di sini yang beri markah lebih atau memberi markah sempurna. Faham tak? Okey, teruskan. Oleh kerana wawul jam'ah ini melekat atau bersambung dengan perkataan fi'il yunsaru, maka ia disebut sebagai dhamir muttasil, iaitu kalimah pengganti diri yang bersambung. Dhamir muttasil mabni ala sukun, yang dibina atas sukun. Dikatakan sebagai mabni kerana kalimah ini iaitu wawul jamaah adalah dhamir. Setiap dhamir adalah kalimah mabni, iaitu tetap rupanya dan tidak berubah-ubah. Ala sukun, atas atau dengan tanda sukun iaitu mati. Cara untuk membuat pengecaman atau kepastian atas tanda adalah dengan cara lihat apakah tanda yang ada pada huruf akhir kalimah tersebut. Kalau kat sini wawul jamaah tu sukun, maka ini ada sukun. Fi mahali bermaksud di tempat. Ungkapan ini disebut apabila perkataan atau kalimah yang di-i'rab itu adalah kategori mabni. Di sini kalimah wawul jamaah ini berfungsi sebagai naib fa'il, iaitu pengganti fa'il sebab fi'ilnya adalah bina majhul. Sebab fa'il tidak disebut. Naib fa'il sama hukum, iaitu ketetapan kaedah dengan fa'il. Maka fa'il hukumnya marfu' atau rufu'. Kerana itu naib fa'il juga kena marfu' atau rufu'. Rufu' kita tak sebut marfu' sebab kalimah yang nak di-i'rab ini wawul jamaah adalah dhamir dan dhamir adalah mabni. Bila mabni kita tak sebut sebagai marfu', sebaliknya kita sebut fi mahalli raf'in. Rufu' kerana kalimah ini iaitu wawul jamaah berfungsi sebagai naib fa'il. Naibu fa'ilin, kalimah ini iaitu wawul jamaah adalah naib fa'il kerana ia berada dalam fi'il bina majhul. Fi'ilnya dibuat dalam bentuk iaitu sirah majhul kerana fa'il bagi fi'il ini tidak disebutkan. Bila tak disebutkan fa'il, kena disebutkan naib kepada fa'il yang disebut sebagai naib fa'il. Habis.
Dah habis ke Aisyah Nabila? Dah Ustaz. Baik, ini baca faham ke tak baca, tapi detailkan tu bukan daripada yang ditulis. Baca yang ditulis ke ataupun sebutkan benda ini berdasarkan kepada yang dihafal dan faham. Tak tengok atas kertas. Tengok kertas ke tak tengok atas kertas? Tengok kertas ke tak tengok kertas? Aisyah Nabila. Tengok kertas. Tengok. Tengok kertas. Tengok kertas. Jadi sampai bila nak tengok kertas ni? Okey. Tak puas hati. Next. Sebab kalau dalam periksa mana ada orang tengok kertas? Tak adalah orang tengok kertas. Walau bagaimanapun tahniahlah. Ustaz tanya tu sebab Ustaz tengok, oi mak ai laju ni. Berdesu. Syakirah gelak-gelak juga, senyum-senyum juga. Sekarang ni Syakirah ambil nombor 2. Tunsaru. Yallah. Tunsaru. Syakirah. Yallah. Kalian perhatikan. Cuba, Ustaz bukan semata-mata nakkan antum lah. Boleh lancar tapi tengok kertas. Tak mau macam tu. Tak mau macam tu. Tutup kertas tu secara amanahnya. Secara amanahnya. Buka kamera. Buka kamera masing-masing. Semua buka kamera. Yallah. Okey, Syakirah. Bismillahirrahmanirrahim. Tunsaru fa'ilun. Ia adalah kalimah fa'il, iaitu perbuatan. Maknanya dibantu dia. Dari sudut makna yang menunjukkan bentuk perbuatan. Maka ia adalah dalam kategori fa'il, bukan isim ataupun huruf. Jadi bila tahu dia fa'il, kita perlu tentukan jenis fa'il dia. Jenis fa'il ada 3, iaitu madhi, mudhari' dengan amar. Di sini dari sudut masanya menunjukkan fa'il tersebut adalah fa'il mudhari'. Okey, Ustaz nak tanya ini baca atas kertas ke ataupun faham dah sebut? Tutup kertas ke baca atas kertas? Ayat sendiri. Jangan tengok atas kertas. Jangan tengok atas kertas. Semalam dah bagi peluang untuk musyakarah kan? Baik. Jangan tengok atas kertas. Salah tak apa. Salah diperbetulkan. Cepat. Lil majhuli bagi mabni lil majhuli, mabni atas majhul. Di sini tunsaru di sini adalah dalam sighah fa'il majhul. Adalah fathah. Fi'il majhul.
fi'il majhul. Sekali lagi sebab tak dengar tadi. Mungkin signal tu. Mabniun lil majhul. Cuba ceritakan. Tak dengar. Tak ada. Sebab mungkin signal salah tu. Salah. Okey. Mabniun lil majhul. Sirah untuk fi'il tunsaru adalah sirah fi'il majhul. Kita tahu macam mana dia ni fi'il majhul dari tanda dia, iaitu tanda dhammah di awal huruf dan tanda fathah pada huruf yang kedua akhir. Contoh kat sini tunsaru diberi tanda dhammah pada huruf awal iaitu ta dan tanda fathah pada huruf yang kedua akhir. Marfu'un berada dalam keadaan rafa'. So, macam mana ni? Kenapa senyap ni? Signal ke? Signal ke ni? Aisyah Nabilah, kenapa dia senyap? Aisyah Nabilah? Syakirah? Ya, saya Ustaz. Kenapa dia senyap? Syakirah terkeluar Ustaz. Signal ni. Baik, cuba ini. Dina sambung. Cepat. Dina, boleh? Ya Ustaz. Pada perkataan marfu'un. Sambung yang Syakirah tadi. Dia ada masalah internet. Ya, kejap Ustaz. Marfu'un. Kalimah ini diberikan tanda rafa'. Bukan mabni. Adalah kerana fi'il mudhari' adalah kalimah ini daripada kalimah fi'il mudhari'. Apabila fi'il mudhari' maka kita katakan ia adalah kalimah yang mu'rab, iaitu boleh berubah huruf terakhir kalimah. Jika kalimah ini mabni maka kita katakan ianya adalah fi mahalli raf'in. Okay. Wa alamatu raf'ihi, dan alamat rafa'nya adalah ad-dhammatu zahiratu ala akhirih, iaitu diberikan tanda dhammah yang jelas kelihatan pada akhirnya kalimah ini, iaitu huruf ra. Wa naibul fa'ili, dan naib fa'ilnya dhamirun, adalah dhamir, iaitu kalimah ganti nama diri mustatirun, yang tersembunyi. Jawazan, secara harus. Takdiruhu hiya, andaiannya adalah hiya. Secara harus di sini adalah boleh dikeluarkan naib fa'ilnya. Contoh tunsarul muslimatu.
Okay. Dah Ustaz. Baik. Selanjutnya, tu baki lagi. Wa naibul fa'ili. Dah. Dah Ustaz. Kenapa tak keluar sound tadi? Baiklah. Okey, naibul fa'ili dalam perkataan tunsaru adalah ya. Dia dalam format, dalam bentuk apa? Dalam bentuk dhamir mustatir, cuma secara jawas. Okey. Kemudian tunsarani. Tunsarani kita tengok dekat sini, saya nak cepat sikit. Tunsarani dia adalah fi'il. Fi'il kategori apa? Mudhari'. Sebab apa mudhari'? Sebab dari sudut makna dia memberikan makna apa? Makna semasa. Cuma mabniyul lil majhul, pattern dia tu bentuk tunsara. Kalau tansura, kalau tan bukan tun. Tansura ni dia jadi maklum. Tunsara ni bila kita dhammahkan yang awal, fathahkan huruf yang kedua akhir bagi kalimah asal, maka dia adalah dia mabni lil majhul. Kemudian dia marfu'. Sebab apa marfu'? Sebab sebelum daripada kalimah huruf ini tidak ada jawazim, tidak ada nawasib. Itu dia sebenarnya. Marfu'an diberikan tanda rafu'. Sebab apa kita beri tanda rafu'? Apa tanda rafu' dekat sini? Alif. Apa ni? Tanda rafu'nya adalah adanya nun. Sebab apa? Sebab nun itu adalah ganti kepada dhammah. Disebabkan kenapa ganti dhammah? Dia fi'il 5. Jadi kita kata marfu'un. Dia rafu' dengan subutun nun sebab fi'il 5. Dia marfu' sebab apa? Sebab sirah ini adalah sirah maklum. Bila maklum dia duduk dalam keadaan rafu'. Dan kenapa rafu'? Sebab tak ada nawasib, tak ada jawazim. Apa maksud nawasib? Iaitu huruf-huruf yang menasabkan. Apa maksud jawazim? Huruf-huruf yang menjazamkan, menyebabkan keadaan jazam kepada perkataan tunsara. Tunsara ni. Kalau ada lam tunsara, nun tak ada. Kalau sekiranya ada apa ni itu jawazim. Kalau nawasib antansura, antunsara tak ada ni. Sebab ni adalah tanda rafu'. Sebab apa letak nun ni? Sebab dia adalah ganti kepada dhammah pada saat tunsaru, pada saat dia mufrad. Maknanya sebab dia ni adalah fi'il 5 sedang cerita. Subutun nun, keberadaan, kewujudan nun ganti kepada dhammah. Sebab apa ganti kepada dhammah? Sebab dia fi'il 5. Dan begitulah seterusnya kepada tunsarani bawah ni, tunsaruna, tunsarina, tansurani, itu sama aja. Ya, baik. Cuma dekat sini yang menjadi tanda rafu'nya adalah wa alamatu raf'i subutun nun. Okay? Sama aja. Tansurani, tunsarani dekat sini pun sama aja. Yang lain semua sama. Cuba perhatikan kepada semua kalimah fi'il semua kalimah fi'il 5 semuanya sama. Subutun nun. Lepas tu alif tu Ustaz tansurani. Ada kan tadi? Wow, apa ni kita kata tansurani. Alif ni alif wa aliful isnain. Alif ni adalah dhamir mustatir, dhamir mustasil mabni ala sukun. Sebab apa sukun? Sebab apa sukun? Sebab tansura. Alif ni mati. Alif isnain ini adalah dhamir dan dia merupakan naib fa'il. Dalam ayat ni dia jadi naib fa'il, pengganti kepada fa'il. Sebab apa pengganti kepada fa'il? Kan tunsara. Tunsara kan fi'il bina majhul. Bila fi'il bina majhul yang ada adalah naib fa'il, bukan fa'il. Kemudian fi mahalli raf'in, di tempat rafu'. Sebab apa? Fi mahal tidak dikata marfu'un. Sebab dia dhamir. Bila dhamir adalah mabni. Bila mabni kena sebut fi mahalli. Raf'in sebab apa rafu'? Sebab dia naib fa'il. Itu. Pusing kat mana pun kita bagi jawapan dan kita tak tergeliat lidah sebab kita ada alasan. Seterusnya yunsaru. Yunsaru ni fi'ilun mudhari' mabni lil majhul mabniyun ala sukun. Samalah. Fi'il mudhari' fi'il sebab makna dia fi'il perbuatan. Mudhari' sebab apa? Ada huruf mudhara'ah. Mabni lil majhul sebab bentuknya bentuk majhul. Yunsar. Dhammah awal, fathah sebelum akhir itu adalah di antara fi'il tersebut adalah fi'il bina majhul. Kemudian mabniun ala sukun. Sebab apa mabni ala sukun? Sebab mabni. Kenapa mabni? Mabniun ala sukun sebab ra tu mati.
mabniun ala sukun. Fi'il mudhari maksud mabniun ala sukun dekat sini yunsarna. Yunsarna. Nampak tak? Yunsarna. Jadi dia fi'il yang mabni ala sukun. Ra ni mati. Ya, fi'il mabni ala sukun. Baik. Dan nun niswah. Ni nun ni. Nun niswah iaitu nun inas panggil. Nun tanda keperempuanan. Dhamir. Dia memang dhamir lah. Muttasil. Sebab apa muttasil? Huruf 4. Muttasil maksud dia bersambung. Kan dia bersambung dengan fi'il. Apa fi'il dia? Fi'il yunsarna. Bukan. Tak boleh sebut fi'il yunsarna. Kalau kita kata fi'il yang nun ni, nun niswah bersambung dengan fi'il yunsarna, maknanya nun niswah tu duduk selepas sini. Bukan dekat depan tu. Bukan sekali dengan fi'il. Dia duduk asing. Kita sebutlah yunsar atau yunsaru. Jadi kita kata apa? Nun niswah itu nun inas adalah dhamir yang bersambung dengan fi'il yunsar. Baik. Kemudian dhamir ini adalah mabni. Bila kita kata dhamir, dia mabni. Mabni atas apa? Nun fathah ke atas. Kita kata ala mabniun ala alal yunsarna dekat ni fathah. Kemudian oleh kerana dhamir pada ayat ini kedudukannya adalah sebagai naib fa'il, kita kata fungsinya sebagai naib fa'il. Ditolong dia, ditolong mereka perempuan. Kan? Ghaibah. Maka oleh kerana dia naib fa'il, maka kita kena sebut fi mahal, kita tak boleh sebut marfu'un. Oleh kerana naib fa'il dia tempat rafa', maka fi mahal li raf'in. Sama je pattern dia. Kalau kita tahu cara untuk menjawab, tak perlu kita hafal begitu sekali. Teruk-teruk sangat. Tunsaru macam tu juga. Tunsaru dia fi'il sebab dia fi'il. Kita kena baca fi'lun mudhari'un mabniun lil majhuli marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Dia kategori fi'il sebab masa dari segi makna menunjukkan yang sedang. Kan? Dari sudut masa dia sedang. Kemudian itu kenapa apa ni fi'il? Sebab apa? Makna dia perbuatan. Fi'il sebab dari sudut masa kalimah ini menunjukkan masa yang sedang berlaku. Mabni lil majhul sebab pattern dia, bentuk dia majhul. Macam mana kita tahu? Sebab dhammah di awal kalimah, lepas tu fathah di huruf yang kedua akhir, maka itu adalah bentuk majhul. Lepas tu kenapa dia marfu'? Sebab tidak ada nawasib, sebab tidak ada jawazim. Dan apa tanda rafa'-nya? Kita kata tadi diberikan tanda rafa'. Apa tanda dia? Kalau kita kata beri tanda rafa', tanda dia apa? Tandanya adalah dhammah. Bila nampak tak? Dhammah, betul tengok dhammah ni nampaklah clear lah. Sebab kita kata dhammah zahirah diakhiri sebab dia duduk akhir. Baik. Tunsara ni sama juga fi'il sebab makna dia. Dari sudut makna tu, dari sudut makna adalah makna fi'il. Tunsar ni apa ni? Tunsara ni dia fi'il. Fi'il apa? Fi'il dari sudut dari segi makna ni adalah makna perbuatan. Dari segi masa adalah mudhari' sebab sekarang. Kemudian oleh kerana dia bentuk macam ni, tunsara ni dhammah awal, kemudian fathah sebelum akhir. Fathah sebelum akhir alif ustaz? Tak. Mengambil kira kalimah yang asal. Dia mesti tengok kalimah asal. Tak boleh tengok pada alif dan nun. Sebab alif dan nun ni tambahan dia. Alif ini adalah sebagai fa'il. Sebab anak fa'il kat sini. Nun ni nun sebagai tanda rafa'-nya bagi fi'il mudhari' ini. Baik. Tunsara ni marfu'un, rafa'. Tanda rafa' dia subutun nun. Sebab apa? Sebab dia fi'il 5. Bila fi'il 5, apa dia fi'il 5? Tadi kita dah sebut. Puteri Aisyah Fatinah sebut iaitu setiap. Maknanya setiap kalimah fi'il atas bentuk, atas timbangan, atas wazan taf'alani, yaf'alani, taf'aluna, yaf'aluna, taf'alina. Jumpa saja mana-mana fi'il serupa dengan tu, rafa' subutun nun. Jazam hasbun nun. Nasab hasbun nun. Sebab apa rafa' kat sini? Sebab depan tu tak ada jawazim, tak ada nawasib. Sebab tu kita kata marfu'un. Baik. Sebab apa marfu' Ustaz? Bukan fi mahal. Sebab apa? Sebab dia fi'il mudhari' musanna. Baik. Kemudian tunsaruna wa alif lisnan. Alif tasniah. Mana dia? Alif ni. Tunsara alif ni. Dia adalah merupakan dhamir.
Dan fungsinya dalam ayat ini, dalam kalimah ini, dia ada dua kalimah ni. Satu fa'il, satu fa'il. Ada dua kalimah. Fa'il ni mana? Alif ni. Alif ini adalah merupakan dhamir bersambung dengan fa'il tunsara. Tunsara. Ya, tunsara. Atau tunsara kat sini ya. Tunsara. Kemudian oleh kerana alif ni dia mati atas, dia mati. Sukun. Sebab tu kita kata mabniun ala sukun. Lepas tu alif ini adalah naib fa'il kita kata. Naib fa'il. Bila naib fa'il berada dalam keadaan rofok, so, apa ni? Naib fa'il sepatutnya rofok. Dekat sini kita tak boleh sebut marfu'un sebab dia adalah dalam bentuk dhamir. Bila dhamir dia adalah mabni. Bila mabni maka kita kena sebut fi mahalli. Itu je, pusing kok mana-mana pun. Inilah alasannya. Sebab tu anda minta supaya antunna menghafal kaedah-kaedah ataupun ayat-ayat awal bagi dhamir tersebut. Senang. Boleh? Baik. Kalau dapat anda lihat ada dekat Facebook tu ada yang menyertai sekarang atas talian. Mohon kalau dapat kongsikan share di status masing-masing dan juga kepada teman-teman masing-masing. Mungkin ada yang tertarik untuk mengerti bersama insya-Allah. Baik, seterusnya tusarani dah selesai. Tunsaruna sama juga dengan yunsarut, yunsaruna. Tunsaruna, yunsaruna sama saja. Cuba tengok yunsaru dengan tunsaru. Jadi yunsaru, tunsaruna, yunsaruna. Yunsaruna sama tak? Sama kan? Waw dengan waw, nun tetap dengan nun, ni waw jamaah. Kalau tunsaruna sama tak? Waw jemaah juga sama. Jadi tak perlu kita ulang. Jadi tunsaru, yunsaru, tunsaruna dengan yunsaruna sama saja. Tunsarani, tunsarani dengan yunsarani, tunsarani dengan tunsarani sama sahaja. Sebab alif dengan nun. Tak ada beza. Tak ada beza. Cuma kita kena tahu ya dengan ta, yun tunsarani sama ada di mukhatab muannas ataupun mukhatabah muannatsah. Ya. Okey. Kemudian tusaruna sama dengan yunsaruna. Kalau tunsaruna mukhatab, yunsaruna ghaib. Tapi dari segi i'rab sama. Sama apa? Kalau fa'il iaitu sama juga bentuk dia. Kemudian dia fa'il 5 subutun nun. Sebab apa subutun nun? Tak ada jawazim kat sini. Tak ada huruf jazam, lam dan sebagainya lah. Betul tak ada huruf nawasib, an, lan, tak ada. Bila tak ada, maka dia rafa' lah. Sebab tu kita kata wa alamatu raf'ihi. Kenapa kita tak kata fi mahalli raf'in? Sebab dia mu'rab. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah kategori mu'rab. Ya, baik. Seterusnya tunsarina. Tunsarina fi'il mudhari' sama juga. Kalau fi'il kita kaitkan dengan makna. Mudhari' kita kaitkan dengan masa. Majhul kita kaitkan dengan bentuk. Marfu' kita kaitkan dengan bahawa dia adalah kategori fi'il mudhari'. Bila fi'il mudhari' dia adalah mu'rab, bukan mabni. Kalau fi'il madhi, mabni. Kalau fi'il amar, mabni. Sekarang ni fi'il mudhari'. Sebab itu kita kata marfu'. Apa tanda rafa' dia? Nun. Ya ni ya. Ya tu orang panggil ya mukhatabah. Yang menunjukkan orang pihak yang kedua, kategori perempuan yang ditujukan bicara tu. Lepas tu ya mukhatabah adalah dhamir. Fungsi dia sebagai apa? Naib fa'il. Bila naib fa'il maka berada dalam maka dia kena rafa'. Tapi kita tak boleh sebut marfu'un sebab apa? Sebab dia dhamir. Bila dhamir dia mabni. Bila mabni fi mahalli. Kemudian mabni ala apa? Ahem kat sini sukun. Sebab apa sukun? Ya tu kata dia mati. Senang kan? Senang benda ni. Cepat Ustaz, laju Ustaz cakap. Bagi yang mula-mula ataupun baru mengikuti kelas sana, sebenarnya tidak sepantas ni. Tidak selaju ini anda memberikan penjelasan. InsyaAllah lambat-lambat. Tapi oleh kerana benda ni dah berulang. Boleh tengok dalam kuliah-kuliah yang sebelum ni yang di-upload di YouTube. Memang selalunya anda akan upload dah. Ya, baik. Alif isnaini sama juga. Alif isnaini ini adalah naib fa'il rafa' kan? Baik, okey. Rafa'. Tapi kita tak boleh sebut marfu'. Sebab apa? Sebab dia dhamir. Bila dhamir dia mabni. Bila mabni kita kena sebut fi mahalli. Itu je. Fi mahalli bermaksud di tempat. Bukan diberikan tanda rafa', tapi dia berada tempat rafa'. Bentuk dia lain.
Bentuk dia sukun. Sepatutnya sukun bukan tanda rafa', dia tanda jazam. Baik. Kita tengok kat sini lagi. Tunsar. Nah, sama juga fi'il mudhari'. Fi'il sebab apa? Sebab makna dia perbuatan. Mudhari' sebab apa? Memberikan waktu, gambaran waktu sekarang atau akan datang. Mabni lil majhul, bentuk majhul sebab dhammah di awal, fathah sebelum akhir. Sebab tu kita kata majhul. Lepas tu mabni ala sukun sebab ra ni mati. Ya, itu. Kan fi'il mudhari' ustaz dia marfu'? Tak. Sebab tak semua. Sebab dia ada nun niswah. Dia murah. Okey, wa nunun niswah, nun perempuan iaitu nun inas, inas ni perempuan, niswah pun perempuan juga. Perempuan, ramai perempuan lah. Nisaun jamak dia niswah. Baik. Okey, kemudian iaitu inas, dia adalah kategori dhamir. Bila dhamir, cuma kita tengok dia dhamir tapi bersambung dengan fi'il, sebab tu kita kata dhamir muttasil. Kenapa muttasil? Sebab dia bersambung dengan fi'il. Apa fi'il dia? Iaitu tunsab. Na ni bersambung. Maka kita kata dhamir yang bersambung dengan fi'il. Dia mabni alal fathi. Sebab apa mabni? Sebab dia dhamir kan. Tapi nampaknya fathah ni Ustaz. Okey, itu tanda dia. Mabniun alal fathi. Sebagai apa nun niswah ni? Dia adalah sebagai naib fa'il dalam ayat ini. Kenapa kita kata naib fa'il? Sebab bentuknya adalah bentuk majhul. Bila bentuk majhul, tak ada fa'il. Sebaliknya naib fa'il. Bila naib fa'il, dalam keadaan dia adalah dhamir, dia perlu disebut sebagai fi mahalli dan kena ada rafa'. Kenapa rafa'? Sebab naib fa'il. Naib fa'il sebab apa? Sebab dia berada dalam ayat bina majhul, fi'il bina majhul. Sebab apa bina majhul? Sebab tak disebutkan fa'il. Sebab apa tak disebutkan fa'il? Sebab boleh jadi kerana faktor keselamatan diri kita sendiri mutakallim, ataupun keselamatan diri fa'il itu sendiri, atau memang well known, kita tahu sangat dah siapa yang melakukan, tak perlu sebut, ataupun sebab memang betul kita tak tahu. Jadi kita tak boleh nak sebutlah. Itu alasan kenapa tidak disebutkan fa'il. Seterusnya unsaru. Unsaru ni sama jugalah. Sama je, tak perlu risau. Sikit-sikit je. Unsaru ni, tengok, dia fa'il. Sebab apa fa'il? Sebab dari segi mana? Perbuatan. Dia mudhari'. Bila mudhari' sebab apa? Sebab masa. Dari sudut masa, dia adalah memberikan makna sedang atau akan. Maka mudhari' lah dia. Lepas tu mabniun lil majhul, bentuk. Ini berkait dengan bentuk. Ini berkait dengan masa. Ini berkait dengan kategori kalimah itu. Lepas tu marfu'un. Sebab apa marfu'? Sebab dia fi'il yang mana fi'il mudhari' sebelum tu tidak ada jawazib, tidak ada nawasib. Sebab tu kita kata marfu'. Kalau ada nawasib, apa ni? Nawasib, kita kata mansub. Kalau ada jawazib, majzum. Lepas tu kita kata diberikan tanda rafa'. Apa tanda rafa' dia? Dhammah. Sebab apa? Sebab dia fi'il mufrad. Itu cuma dekat sini dia tak tulis. Dhammah dekat akhir dia tu. Ra tu nampak tak? Nampak. Sebab tu kita kata az-zahirah ala akhirih. Lepas tu naib fa'il dia apa? Naib fa'il dalam unsur ini adalah dhamir yang tak nampak. Sebab tu kita kata yang bersembunyi, dia wajib bersembunyi kat sini. Unsaru. Kita kena bayangkan. Tak boleh sebut, tak boleh tulis. Unsaru ana. Unsaru telah dibantu aku. Aku tu anak, tak boleh kita tulis unsaru ana. Tak boleh. Ya, tak boleh kita tulis. Salah dia segi kaedah Arab. Sebab apa? Sebab dhamir pada kalimah, pada mutakallim majhul mudhari', dhamirnya adalah dalam bentuk mustatir yang wajib. Tak boleh kita nampakkan dia. Sebab tu dia kata wajib. Apa bayang-bayang kita yang wajib tu? Yang bersembunyi tu ana. Itu sebab kita kata takdirhu. Apa maksud takdir? Bayang-bayangkan, nampak-nampakkan. Tak boleh kita tulis nampakkan dari segi kenyataannya begitu, tak boleh. Sebab tu kata takdirhu, andaiannya, takdirnya, bayangannya, kan? Nampak-nampak je. Bukan betul sangat. Bukan betul dalam kata dilihat secara zahir. Lepas tu tunsaru. Tunsaru ni sama juga. Dia fi'il. Sebab apa? Makna dia perbuatan. Dibantu. Fi'il lah. Perbuatan lah. Mudhari' sebab apa? Sebab dari sudut masa. Dia memberikan makna masa sekarang atau hadapan. Lepas tu bina majhul. Bentuk majhul sebab apa? Sebab dhammah awal, fathah akhir. Lepas tu marfu' sebab apa marfu'? Sebab sebelum tu tak ada nawasib, sebelum tu tak ada jawazib. Kemudian apa tanda rafa'-nya? Tanda rafa' dia adalah dhammah. Mana kita tahu dhammah? Tu dhammah kan?
roll. Tak? Dekat akhir tu. Lepas tu naibul fa'ili, naib fa'il dekat mana? Tunsaru ni naib dhamirnya adalah dalam bentuk naib fa'ilnya adalah dalam bentuk dhamir mustatir wujub. Sebab apa wajib? Untuk ana, untuk anta, mudhari', maka kalau mustatir adalah kategori wajib. Kalau yunsaru Ustaz, tunsaru kat sini. Nampak? Tunsaru anta. Kalau yunsaru Ustaz, dhamir jawaz. Yunsaru. Yang ni tunsaru. Dhamir mustatir takdir jawaz. Apa ni? Jawaz juga. Ya, yang benda ni kena perhatikan. Sebab tu pada dhamir mustatir wajib Ustaz kata bulat, gariskan dan bulat. Dan begitulah seterusnya. Jadi tunsaru naib fa'ilnya adalah dalam bentuk dhamir. Dalam perkataan tunsaru ni ada naib fa'il. Kita mesti sembunyikan naib fa'il itu, tak boleh nampakkan. Tak boleh kita kata tunsaru anta. Anta tu sebagai naib fa'il tak boleh. Sebab apa? Sebab dia adalah kategori mukhatab majhul mufrad. Jadi kalau kita sebut, ada juga orang sebut tunsaru anta. Kamu dibantu. Kalau ada anta, macam baru ni Ustaz sebut kan, kaifa haluka anta. Ingat tak? Pada hari Ahad malam Isnin. Dia ada Ustaz tu anta. Anta dekat situ bukan naib fa'il. Kalau dalam ayat tunsaru anta lah, tunsaru anta. Maka anta dekat situ bukan naib fa'il, tapi dia sebagai taukid. Jadi naib fa'il di mana? Tunsaru dalam bentuk dhamir mustatir, takdir dhamir mustatir jawaz, wujub. Dia kena tersembunyi kat situ. Betul anta tu nampak Ustaz? Tunsaru ay anta. Memang betul dari segi mada Melayu, tapi anta dari segi kaedah Arab disebut sebagai taukid. Jadi kalau kita nak terjemahkan dalam Melayu, tunsaru anta, kita kena sebut engkau sendiri dibantu. Kerana ada perkataan sendiri. Sendiri itu untuk menggambarkan erti kata taukid. Boleh semua? Okey, Ustaz laju ni sebab apa? Sebab Ustaz dah sebut banyak kali dah benda ni. Boleh tengok dekat rakaman, bila ulang-ulang balik, antum fokus dekat sini, di tempat lain saja. Setiap kali ada fi'il majhul, inilah cara i'rabnya. Tak ada lain. Ini je. Boring Ustaz. Kan? Jangan kata boring. Sebab ilmu saraf, ini termasuk dalam ilmu saraf, tabiat ilmu saraf adalah kita kena hafal. Ilmu saraf tak lagi daripada hafalan. Memang boleh katakan wajib hafal. Kalau tak hafal boleh tak Ustaz? Boleh, tapi kau akan pening. Terkial-kial lah. Kalau tak hafal memang akan terkial-kial lah. Apa nak terkial-kial? Benda mudah boleh dapat. Kenapa nak susah? Hafal sebenarnya. Walaupun tak faham. Tapi kalau hafal dengan faham, lagi cepat. Lagi senang dapat. Baik. Selesai bab naib fa'il. Hari itu stop beberapa hari kuliah kita sebab apa? Nak bagi peluang antuna pelajar-pelajar semua menghafal setakat mana yang kita dah belajar. Bila dah masuk bab lain nanti Ustaz tak sentuh dah tentang naib fa'il ni, tentang fa'il tak sentuh dah. Jadi sebelum bertambah pelajaran itu, pastikan pelajaran yang semasa ini dikuasai sepenuhnya. Kalau tidak dia bertambah. Dan Ustaz pesan, kena elakkan daripada skip satu kelas. Ataupun pergi toilet pun sekejap pun kena elakkan. Bila start belajar dalam 1 jam kena sabar. Elakkan daripada nak pergi ambil minum lah sekejap. Dah tak nampak kan? Elakkan sebab setiap isu, setiap perbincangan dalam ilmu nahwu, ilmu saraf ada kaitan di antara satu sama lain. Miss sikit je kita akan pening. Itu kalau dalam satu kuliah, apatah lagi kalau kuliah demi kuliah yang kita miss, maka anda dah siapkan tempat platform untuk semua pelajar rujuk balik bagi setiap kuliah. Anda upload dekat YouTube, ada playlist untuk i'rab kelas yang macam ni dan ada playlist untuk aba uman iaitu setiap hari hari Sabtu malam Ahad dan Ahad malam Isnin. Dua sesi itu ada di playlist aba. Dekat channel Telegram anda dah kongsikan maklumat ini. Dapatkan daripada sana insya-Allah. Baik, ajak lagi kawan-kawan yang lain untuk hadir bersama insya-Allah dalam pengajian kita. Baik.
Kemudian kita tengok naibul fa'ili minal asma'il isyarati. Ada masa 6 minit sebelum pukul 12. Kita sekadar itu dulu untuk sesi ini. Anda tengok kalau Anda tengah hari ini nampak okey, kita akan ambil lagi. Kita akan mulakan naib fa'il dalam bentuk isim isyarah. Selesai dah naib fa'il dalam bentuk dhamir, fa'il mudhari', fa'il madhi, isim zahir dah settle. Dah settle dah. Cuba kita tengok di dalam tajuk yang awal. Cuba tengok kat sini. Tajuk yang kedua, naib fa'il dalam bentuk isim zahir. Kalau tengok kepada fa'il, sama je. Nampak fa'il tu. Apa yang dipelajari dalam fa'il? Ini fa'il kan, fa'il. Fa'il, isim zahir, isim dhamir, isim syarah, isim mausul. Naib fa'il, cuba tengok naib fa'il. Apa isu yang kita belajar? Sama juga. Dari sudut naib fa'il, isim zahir, isim dhamir, isim syarah, isim mausul. Bila antum cekap pada bahagian tajuk fa'il, cekap, memang naib fa'il akan cekap juga. Sebab apa? Sebab bezanya hanya dari sudut fa'il ataupun naib fa'il. Kalau fa'il, fa'il maklum. Kalau naib fa'il, bina majhul. Itu sahaja yang menjadi pembeza. Jadi pastikan kita nak masuk dari mubtada' khabar. Sebelum masuk tu insya-Allah petang ini atau malam ini kita akan masuk naib fa'il dari isim-isim isyarah. Maksud dia apa? Naib fa'il tu bentuk dia adalah bentuk isim isyarah. Contoh kita kata yunsaru hadzat talibu. Yunsaru hadzat talib bu ba bi. Kita nak bagi apa tak? Baris dia. Jadi kita dah belajar dah itu dalam bab fa'il. Apa kaedah untuk isim isyarah? Apa kaedah kalimah selepas isim isyarah? Bagaimana kita nak bagi pada dia? Tandanya apa? Kita dah belajar dekat fa'il. Boleh tengok balik nota-nota sebelum ni. Tapi kalau itu, nanti dalam naib fa'il, anda akan sentuh sikit-sikit saja. Anda pesan kuasai sebenarnya. Hafal sebenarnya. Macam yang baru ni anda dah bagi, dah tulis. Macam tadi, Aisyah Nabila. Laju, berdesuk, macam peluru dia jawab. Tapi saya tahu ini mesti baca. Yang nampak dia tak baca, sikit-sikit dia mungkin dia tengok kertas Syakirah. Sebab dia masih lagi tak lancar. Bila tak lancar macam tu, Ustaz bukan nak macam tu. Ustaz nak tak tengok kertas, dah lancar. Boleh semua insya-Allah? Baik, sekadar itu dulu untuk pertemuan tengah hari ni. Pagi ni, kita sambung tengah hari ni jam 3.30. Banat masuk dulu muzakarah jam 2.30 sampai pukul 3.30. Pukul 3.30 tukar link masuk ke dalam kata channel I'rab ini, dalam link Zoom untuk halaqah I'rab. Baik, boleh semua. Baik, sekadar itu dulu. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua.